على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pagi ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan Allah taala, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati kita ni sebagai manusia ini fi qulubihim marad, penyakit, ya. Maka kalau kita biarkan penyakit itu akan bertambah-tambah penyakit itu. Kalau kita tak merawat penyakit itu semakin lama semakin kritikal, semakin nazak. Kalau kita sentiasa membiarkan dia berterusan berpenyakit, akhirnya tidak mustahil hati kita itu akan mati. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia itu, dalam sebuah jasad manusia itu ada seketul daging. Kalau dia baik, iza saluhat jasadu kullu, iza fasadat jasadu kullu. Bila dia baik, semua akan jadi baik. Kalau dia rosak, semua akan jadi rosak. Ini perkara, ini tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tilik kita ialah dengan dia kata innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sama sekali akan paras rupa kamu, kehebatan kamu, namun Allah taala melihat hati kamu dan amal kamu. Artinya ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita yang perlu kita jagalah. Apa yang perlu kita rawat, apa yang perlu kita jaga ialah tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala. Selalunya kita akan memelihara tempat tilikan manusia. Apa sahaja tempat pandangan manusia ni kita akan pelihara dia. Kita akan jaga dia. Kita sanggup keluar duit beribu-ribu nak bagi orang puas hati dengan kita tengok kita kan. Nampak dia tak apa cantik, belilah apa alat yang boleh mencantikkan kita. Apa saja yang boleh tempat pandangan manusia ni kita sanggup buat. Walaupun bayarannya beribu. Tapi kita lupa sebenarnya manusia hanyalah melihat kemudian memuji. Itu je lah, tak lebih dari itu. Nak hukum pun tak ada hukuman apa pun yang boleh bagi kan. Habis-habis dia puji. Tak puas hati dia keji. Dia dua je. Kan? Dua je tuan-tuan. Kalau tak puji, keji. Tak berkenan di hati, kejilah. Berkenan di hati, puji bagai nak rak. Puji melangit sebab berkenan. Tak berkenan, makna kejilah kita. Maka kita pun berusahalah supaya orang sentiasa memuji kita sehingga datang penyakit baru kan. Apa penyakit baru dia? Datang satu penyakit lagi, penyakit riak kan.
mula timbul bermacam-macam penyakit. Pasal itu dalam bab hati ini, kita ni mudah sangat hati kita ini menerima penyakit. Dia mudah sangat menerima penyakit, berbagai-bagai penyakit. Cuma pagi ni kita nak kongsi tentang beberapa penyakit. So salah banyak-banyak. Kita ambil sikit sudahlah tuan-tuan. Tengok, kita muhasabah diri penyakit hati kita ni. Sebab kebanyakan semuanya penyakit dia penyakit hati, bukan ada sakit lain pun. Kan? Kalau hati dah sakit ni, benda baik pun dia tak baik, tuan. Kan? Benda elok pun dia tak elok. Contohnya kan, buat kuliah benda elok, dia jadi tak elok, tuan-tuan. Kalau hati dah rosak, jadi tak elok, tau. Alah, dia tu orang tak habis-habis kuliah dia orang ni. Tak muak, la ilah. Kuliah pun kau nak marah pasal apa? Aku bukan marah lah, tapi hari-hari sebab hati dah rosak, benda elok pun tak elok, tuan. Tengok orang semua tak elok sebab hati dah rosak. Sebab itu saya tengok, saya ngajar di penjara, saya ngajar di pusat serentian. Dia orang tak sakit sebenarnya, dia bukan ada sakit fizikal, sihat walafiat. Yang sakit apa? Hati. Bila hati sakit, tuan-tuan, kan, yang dirawat apa? Yang dirawatnya zahir. Hati tak rawat juga. Pasal tu keluar masuk dia. Dia badan okey, cikgu, tak ada masalah. Hati dia yang rosak. Suruh dia pergi jogging tu. Jogging, lari, pergi makan, bagi ubat. 2 tahun kembang keluar. Kena seminggu masuk balik. Sebab lain yang rosak, lain yang di repair je. Kan? Macam kereta lah, kita kata saya masalah saya enjin, body okey. Body juga di repair ni. Saya kata enjin kereta saya masalah. Problem enjin aja, tuan. Tuan tolong cek enjin kereta saya ni. Okey. Kita balik, body kereta juga dibalik ni. Ni banyak tampuk-tampuk nak kena cat ni. Dia kata, apa kena mengena kau? Ini angin masuk ni, getah nak kena tukar. Dah, itu tak jadi masalah kat kita yang buat kereta ni. Masalah aku ni, baru 1 kilometer, kereta mampu. Tu aku nak suruh cek enjin ni. Lain okey. Tayar dicek. Tayar tuan ni bunga dah habis. Nah, aku cakap enjin, kau faham tak? Kau faham tak? Jadi kita ni penyakitnya hati. Lain okey, tak ada masalah. Nak kata tak ada duit, ada. Nak kata tak ada bini, ada. Nak kata tak ada rumah, ada. Nak tak ada kata ada kereta, ada. Semua ada, komplit. Tapi apa yang tak komplit? Hati yang tak komplit sekarang ni. Kan? Hati yang kita tak jaga, tuan-tuan. Lain semua, okey. Habis kereta dah ada, rumah dah ada, apa pasal datang penyakit lagi? Penyakit dengki pula. Aku dah ada kereta, tapi dia punya lagi besar pada aku. Itu masalah dia, kan. Aku yang gaji besar ni pun pakai kancil 660. Dia gaji tak besar mana, pakai Velfire. Gila kau. Kau tengok, mana dia ambil duit? Dia sampai tahap itu fikir, hati kalau dah rosak, sampai tengok orang tu lebih pun tak boleh dah. Dia bukan tak senang pun, susah pun susah hati kita kan. Aku pun heran dia tu, pasal hidup nak kerja laki bini, motor pun tak ada. Nah, yang kau susah hati kenapa? Tak adalah, cuba kau fikir. Kita pula tolong fikirkan apa masalah dia. Yang kau bayangkan, bini dia gaji berapa, laki dia berapa, motor pun tak ada, Syekh. Tak yang kau sakit hati kenapa? Aku bukanlah sakit hati. Aku kalau macam tu aku tak boleh hidup. Itu kau tak boleh hidup. Dia okey je laki bini, naik bas, naik grab, tak ada masalah. Kita yang susah hati. Sebab hati kita dah memang teruk sangat penyakit dia. Jadi pagi ni nak rawat. Tengoklah sampai pukul apa yang kita boleh rawat, kan. Kita tengok sampai pukul apa kita boleh rawat. Kadang-kadang kalau hati dah sakit ni, segerak jalan je kita merawat. Kadang tuan-tuan dah rawat. Saya tak nafikan tuan-tuan dah rawat. Cuma rawatan tu tak betul. Rawat dah bertahun dah rawat. Ubat pun dah mujarab. Semua ubat dah tuan-tuan gunakan. Apa yang tuan-tuan tak gunakan? Quran. Salam. Saya tengah kuliah ni sama. Okey. Jalan terus. Jalan terus. Sebab saya
ada Google Meet dengan di Kelang, dia orang minta kan. Ustaz Zul, saya terus kan? Tak apa, saya masuk terus. Okey? Baik, saya okey, baik. Baik. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, kita dah merawat hati kita yang dah rosak. Kita merawat, bukan kita tak merawat. Nak kata tak rawat, hari-hari, pagi, petang, siang, malam kita merawat. Satu hari 5 kali merawat. Kalau mandi itulah, dia kata 5 kali mandi, takkan tak bersih kan. Sebab itu dalam bab solat, orang kata, apakah tak bersih lagi kalau dah 5 kali sehari mandi kan? Pagi mandi, tengah hari mandi. Saya jawab, memang tak bersih kalau tak betul mandi dia. Jangan kita ingat dah mandi tu mesti bersih. Kita suruh anak kita mandi. Kau pergi mandi. Kejap-kejap mandi kan. Mandi tukar baju. Tapi daki tak hilang juga. Kita pun heran, kau ni mandi dah berapa kali tapi daki tak hilang tak? Mengembangkan daki adalah. Yang mak dia pula, kau ni asyik tukar baju. Asyik tukar bajunya kan. Tapi daki tak hilang juga. Apa sebab? Cara mandi tak betul. Kita ni pun sama lah tuan-tuan. Mencuci dah. Cuci hati kita. Hari-hari cuci. Semayang sudah. Baca Quran sudah. Zikir sudah. Apa yang tuan-tuan tak buat lagi? Kan? Tapi jiwa tak bersih juga. Dengki masih bersarang. Sombong masih ada. Dendam masih ada. Kan? Buruk sangka masih ada. Semua tu ada lagi. Berlambak-lambak lagi dalam hati kita tu. Macam mana nak buang? Macam mana nak hilangkan? Sebab itu kita kena faham betul-betul bagaimana nak menghilangkannya. Tak semestinya dengan banyak itu boleh hilang. Tuan-tuan kalau tengok iklan tentang mencuci baju kan. Tuan-tuan satu ingat dulu satu iklan Biozip. Serbuk pencuci Biozip now. Biozip dengan pencuci X. Pencuci X tu sekampit di bubuhnya. Corah sekampit tapi tak bersih. Biozip tu sikitnya sesudu di buah. 3 tingkat kain bersih. Berkilat, bersinar lah. Kan? Kita pun, bagus beli Biozip ni. Rumah lah beli. Elok bang Biozip ni bang, kata dia. Kenapa? Elok Biozip ni kita beli. Tengok, sikit je bubuh bersih. Kan? Dia pun beli. Tapi tak ikut cara juga. Tak agak bersih kawan tu. Kan? Dia sesudu banyak mana air dia kan. Itu sebab kita kena baca tuan-tuan. Bukan Tuhan sebut dalam Quran apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nak buat apa pun baca dulu. Kan? Cuma kita ni malas membaca. Tu je lah. Beli rajin, baca malas. Beli buku Masya Allah, baca belum tentu. Kan? Pantang ustaz suruh beli buku ni, beli. Ustaz ni datang, beli buku ni, beli. Baca nanti lalu. Sebab itu saya kawan-kawan pun belajar di Mesir dulu pun ramai yang beli kitab tuan. Oh kitab ni bagus. Kitab nama pun kitab. Mana ada kitab yang tak bagus? Yang sekarang ulama beli berkotak-kotak tuan. Bila nak balik bawa bolang kargo kan. Tu dia satu kargo kitab bawa balik. Buka rumah susun lah. Buat rak buku, buat library kan. Tu sekarang ni apa guna dia? Apa guna kitab tu? Taklah belakang. Bila buat live dekat depan kitab ni. Orang pun tengok kita. Ini mesti alim. Alim. Besok kitab tu nak laknat dia tu. Kau beli aku bacanya tidak, bohong je kau ni kan. Tapi masing-masing semua tunjuk kitab tu. Tuan-tuan tengok ustaz-ustaz buat live kan. Mesti ada kitab belakang tu. Penuh berderet kan. Masing-masing semua nak tunjuk pandai semua kan. Ada masalah jawab, ada masalah jawab. Jawab, buka kitab, cari kitab satu, buka depan ni. Orang pun tengok, hebat ustaz. Kitab saja. Oh, ya. Ini kau tak alim lagi saja kan. Padahal ngaji 6 tahun ni haram tak baca buku tu pun. Bohong. Kan? Beli memang rajin. Kan? Bukan nak baca pun ustaz, buat rujukan. Alah, tak payah nak ngakal lah tuan-tuan. Quran pun tak terbaca. Quran pun tak terbaca tuan-tuan. Tapi tak apalah. Daripada beli benda lain, baik beli kitab. Tak apalah, baguslah. Kan? Jadi tuan-tuan, apa pun kena baca dulu. Kita ni dunia pun tak baca, akhirat pun tak baca tuan-tuan. Apa pun tak baca. Tak salah.
Kan beli rumah, mana ada baca agreement? Ada baca cikgu? Masa sign itulah. Ada baca agreement cikgu? Yang tebalnya tu. Nah, cikgu baca dulu sebelum sign. Adakah? Tak ada, sign aja. Cikgu loan dah lulus, datang laju cikgu, mana nak sign ni? Tak rumah baru? Beli kereta, mana ada baca agreement? Ada baca bang? Mana? Tak ada. Nak nampak dah kereta baru tu. Jadi kita pun tak adalah baca benda tu kan sign. Sebab itu dalam agama ini tuan-tuan, kena baca. Tuhan sendiri sebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Sebab bila kita baca, kita faham macam mana cara mencuci jiwa kita ini. Jiwa yang penuh keserabutan ini tuan-tuan, la ilaha illallah. Apa penyakit yang paling mudah melanda kita hari ini? Pertama tuan-tuan, yang paling mudah kata ulama, penyakit membanggakan diri. Allah. Ni ujub ni dia datang spontan tuan-tuan, bangga diri. Apa yang kita peroleh hari ni jadi bangga tuan. Tu saya kata, anak berjaya bangga tak? Itu yang tampal gambar tepi dinding tu. Anak kita ambil lah waktu sekolah tadika tu, tadika kita pakaikan dia topi 4 segi tu cikgu kan, dapat ijazah lah cikgu, walaupun tadika tampal. Orang bertanya, ni sekolah mana sekolah tu? Lepas tu sampai universiti, sampai salam dengan chancellor pun tangkap gambar tu, frame boboh tepi ni. Yang berjaya je lah, yang tak berjaya tak ada lah. Anak 6 orang, yang berjaya 5, seorang je tak berjaya kan. Anak semua berjaya. Pertama engineer, yang kedua doktor, yang ketiga lecturer, keempat arkitek kan? Kelima lawyer, keenam tak. Keenam bawa pilot helikopter je, bukan dekat TUDM, highway je, masuk rumput lah bang kan. 5 tu mesti tampal, tuan-tuan, mesti gantung kan. Gambar tengah salam, tengah ambil ijazah, mestilah. Tak tahulah cikgu dulu tangkap apa cikgu? Mesti tangkap cikgu kan. Banggalah kita sebab anak berjaya. Tu yang gantung depan rumah tu kan. Tapi tak adilnya, anak lagi seorang tu tak gantung pun kan. Bila orang datang rumah, ni siapa cikgu? Ni anak saya yang tua, ni doktor, sekarang dia kat KL lah, hospital. Alhamdulillah. Ni, yang ni lawyer, dia ada firm sendiri. Ini engineer kat KLA sekarang ni. Sibuk dia orang ni, tak nak balik. Orang tak tanya pun. Tapi dia kena bangga. Cerita lah kan. Saya bak belajar, semua saya straight. Saya tak bagi cal langsung. Masa dia belajar lu tuition lah. Padahal haram tak ada pun. Memang budak tu pandai pun. Budak tu memang dah pandai pun. Tinggal lagi kita nak banggakan diri kita tu. Saya straight, tuition, semua saya hantar. Kalau mengharapkan sekolah lah, memang tak ada. Bila tak berjaya kan, dia salahkan sekolah. Bila berjaya, sekolah pun tak ada juga cikgu. Jangan harap guru tuition kat yang untung. Kalau memang anak kau nak pandai tuition, pergi tuition je lah, tak sekolah. Nampak sangat serabut gitu ni kan? Saya dah biasa tuan-tuan kan. Kadang bila anak tu berjaya, saya Alhamdulillah, anak saya semua saya hantar tuition kan. Tu yang boleh tuition. Cikgu sekolah mana? Tak ada. Penat betul lumus cikgu sekolah tu ngajar, haram tak ke pun. Dia kata cikgu tuition juga yang pandai tu kan. Bila anak tu bodoh, baru cikgu sekolah. Cikgu sekolah tu banyak main, bukan dia ngajar pun. Kadang masuk kelas tak belajar pun, cikgu je salahnya. Anak bodoh cikgu sekolah, anak pandai cikgu tuition. Serabut ke jiwa manusia kan. Dia mesti cakap lagu tu kan. Sebab itu pengalaman saya lah tuan-tuan kan. Abang saya ngajar, saya tahulah. Abang saya dulu cikgu kan, dia ngajar. Bila berjaya, haram tak ada pun cakap cikgu sekolah Alhamdulillah semangat, usaha tekun cikgu-cikgu sekolah ni bimbing pelajar-pelajar. Tak ada. Tak sentuh pun. Cikgu tuition je. Saya Alhamdulillah lah, harapkan sekolah memang tak ada lah. Abang saya dengar geram, langsung ditutupnya TV. Serabut kita menyamak ni semua ni kan. Jadi tuan-tuan tengok tak benda ni akan terjadi kan. Jadi kita gantung lah. Ni yang ni dia kata arkitek, ini pun sibuk, tak pernah balik langsung. Balik sekejap tak sempat tengok saya pun kan. Habis yang keenam mana Haji?
Yang keenam, tak boleh harap. Asal? Apa saya tak nak gantung juga? Ini yang keenam, dia ni pilot helikopter kat highway je, kadang kat taman. Macam rumput lah kan. Apa saya tak nak gantung? Pasal ada penyakit ujub kan. Tuhan suruh syukur bukan ujub. Engkau dapat nikmat ni syukur. Pasal tu janji Tuhan dalam Quran ada 4 tuan. Siapa bersyukur, aku tambahkan nikmatnya. Siapa ingat aku ingat dia. Siapa mohon, aku kabulkan. Ni janji Tuhan ni. Yang keempat, tidak akan diazab bagi mereka yang mohon keampunan dari aku. 4 perkara ni Tuhan janji tau. Apa masalah kita yang nak bangga-bangga sangat? Yang Tuhan suruh bersyukur. Sebab itu apa yang kita miliki bukan suruh membanggakan diri. Dia suruh bersyukur. Kita alhamdulillah dapat beli rumah baru, rumah besar. Alhamdulillah, syukur. Bukan bangga. Aku kan kau tak bekerja keras yang malam lah kan, sampai tak pergi masjid surau ni, tak dapat aku beli rumah macam ni. Sampai tak pergi surau masjid kan. Kalau dulu aku mana pernah pergi masjid surau. Kalau aku surau masjid surau je tak dapat aku macam ni tau. Duk menyewa je lah aku lagi. Oh macam tu kan. Tuhan suruh bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Bila aku bersyukur dengan apa yang aku peroleh, aku tak jadi sombong. Tak datang penyakit kedua, tak datang penyakit ketiga bila kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ni tuan-tuan, la ilaha illallah, lain yang disuruh, lain yang kita buat. Dia suruh bersyukur, bukannya suruh membangga, apatah lagi menyombongkan diri. Apa yang kita miliki ialah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pemberian dari Allah, anugerah Allah. Bila Allah Taala bagi, ada 2 sebab. Satu, nak uji kita. Satu, memang nikmat yang Allah Taala beri. Satu dia panggil nikmat, satu dia panggil istidraj, ujian bagi kita. Dia bagi, kita minta-minta, ya Allah murahkan rezeki aku, ya Allah murah. Dia bagi. Tapi ada yang dibagi secara redha, ada yang dibagi tak redha. Macam kita dengan anak lah tuan-tuan kan. Bah nak aiskrim, kita pun aiskrim apa nak? Ni beli. Habis aiskrim, nak lagi bah, nak aiskrim lagi bah. Dah lah, cukup lah, satu cukup lah. Nangis-nangis dia kan, nak bah, nak juga, nak. Kita ajak keluar kedai boleh tak nak keluar juga, nak juga aiskrim. Dia berguling kat situ kan. Kita pun dah malu kan. Kita ambil, nah sekotak, kau habis kan, kau tak habis kau siap. Tapi bagi, tapi warning ada. Adalah warning, kau habis kan, kau tak habis kan, kau tunggu kau kan. Jadi Tuhan kata kau nak ya, nak ambil lah, ambil. Kau ingat, besok akhirat aku tanya tak dapat jawab, ke mana kau gunakan semua-semua ni, kau siap aku campak kau dalam neraka ni. Kan? Jadi kita ni bukan suruh berbangga, kita miliki ini bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurnia, ya Allah, engkau jangan jadikan nikmat ini menjadi fitnah bagi aku. Apa yang kau bagi kat aku ini jangan sampai menimbulkan fitnah ke aku. Dia pun dah sebut, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu. Jangan kita seronok sangat kan? Jangan seronok sangat. Kadang-kadang anak menimbulkan fitnah sampai kita tak dapat nak sembahyang, tak tenang nak beribadat pasal anak, runsing, risau pasal anak. Orang kata senang jaga anak lelaki pada anak perempuan. Sama ya tuan-tuan, sama tuan-tuan. Anak lelaki okey lagi ustaz, jangan anak perempuan. Afzal, anak lelaki tak ada masalah, anak perempuan ni berat. Anak lelaki tak sembahyang lagi berat. Silap didik besok berketurunan, kita nak jaga dia kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, anak ni tuan-tuan menjadi fitnah, harta menjadi fitnah bagi kita tuan-tuan kalau silap jaga. Jadi tuan-tuan, pertama, membanggakan diri ini penyakit paling mudah. Semua kita bangga. Ada jawatan, bangga. Naik pangkat, bangga kan? Pangkat bukan untuk dibanggakan. Pangkat ialah satu amanah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dulu masa tak ada pangkat, kita campur lah orang biasa, cikgu kan. Dah naik darjat sikit, dah jadi ustaz ni, tak boleh lah campur lagi kan. Awak dah jadi ustaz, mana boleh. Tak boleh lah mengopi, tak boleh lah lagi bang. Ustaz, ngopi jom. Mana boleh ustaz kan. Dia kena jagalah, dia ustaz je. Azan, Nabi pun duduk dengan sahabat.
Kita dah naik martabat ni, dia lain macam. Tambah-tambah orang dah panggil Al-Fadil kat kita, lain sikit rasa. Tuan-tuan tak rasa benda tu. Tuan-tuan tak rasa. Kalau tuan-tuan rasa, baru tuan-tuan tahu kan. Dan naik Al-Fadil, Ustaz. Oi, tak boleh lah minum. Hari tu boleh lah minum buah pokok tu je, buah warung tu je. Sekarang dah ada Ustaz, tak boleh lah. Pengen lekeh pun restoran lah, mana. Takkan tepi-tepi tu je. Ustaz kita kena jagalah martabat dia. Ni penyakit ni. Penyakit bangga diri, sedar tak sedar. Padahal tak ada apa pun. Dulu boleh je minum. Dulu boleh jadi Ustaz, Syekh. Sekarang dah jadi Ustaz, martabat lain sikit. Level lain lah, nak sembang tak boleh lah. Bukan sebarangan boleh sembang. Mana boleh campur tuan-tuan. Tu yang lepas ngajar balik terus. Mana boleh sembangan tuan-tuan. Tuan-tuan bukan level Ustaz. Tak boleh lah. Apa ngajar-ngajar balik dulu. Ustaz minum dulu. Tak apa. Minum pun tak nak. Aku ada masalah nak tanya kau ni. Aku ada masalah kan. Kita semua ada masalah nak tanya lah Ustaz ni. Kok Ustaz boleh bagi jawapan kan. Tadi dalam kelas malu nak tanya sebab ialah maruah kita dan sebagainya. Kita malu lah kan. Ni personal, kita nak tanya lepas ngajar kan, nak sembang dengan Ustaz lah. Nak ajak Ustaz minum, nak sembang-sembang je, nak tanya. Ustaz pula tak nak kan. Ustaz minum Ustaz. Saya tak minum kat luar. Sudahlah, dulu okey je. Dulu kau melantak elok. Apa sekarang tak boleh? Sekarang level lain je. Sekarang, minum pun sama-sama Ustaz. Pasal itu sekarang pun dah ada, Ustaz pun dah ada geng. Geng Ustaz kan. Ya pun kadang-kadang Ustaz bukan geng semua ke? Tak kisah tua muda lantak bila dia mak rempit ke, kita campur semua ke? Sebab kita apa ada ilmu untuk apa? Bukan untuk sombong, untuk bangga diri. Ada ilmu kita manfaatkan, jumpa semua orang, kawan semua orang. Sekurang-kurangnya kita boleh nasihat dia. Sekurang-kurangnya boleh mencegah dia bila dia berkawan dengan kita, dia malu nak buat. Ini kita tak nak pula kawan. Sebab dah naik level, dah naik makam kan. Dia naik sikit lagi, ada master. Lagi lain macam. Naik PhD, Ustaz, Doktor, lain rasa dah. Mana boleh level tuan-tuan bukan level tu. Jadi Ustaz sama Ustaz pun ada level tuan-tuan. Contoh nak buat forum. Ini pengalaman saya tuan-tuan. Forum. Tanya dulu. Panel kedua siapa? Ustaz ni biasa sendiri ke? Tak pernah. Cari yang okey sikit lah. Kau tengok. Ni orang agama ni. Ni orang agama. Pengalaman saya lah kan. Bila kita nak panggil Ustaz, nak joinkan dia buat forum kan. Allahu Akbar. Bangga diri ni orang agama pun lagi teruk tuan. Susah nak bohong. Saya pun carilah siapa seorang Ustaz ni. Okey. Lepas tu kita bertelefon, Ustaz, nak buat forum lah Ustaz. Ada kosong. Bila tu? Kita beritahu. Ada. Okey. Bagus. Siapa panel kedua? Panel kedua Ustaz ni. Ustaz mana ni ya? Dia dah selebriti. Kawan selebet je. Selebriti belum. Selebet je baru. Kawan dah ada selebriti. Kawan dah popular kan. Dah TV siang malam muka dia je. TV pun macam tak ada muka orang lain nak dia beat. Muka dia je kan. Dah selebriti lah, dah popular kan. Lepas tu kita pun katalah ada Ustaz ni seorang ni. Boleh tak? Ustaz mana ni? Dia ni Ustaz biasa je lah. Tak ada Ustaz lain ke? Ustaz lain payah lah. Cari yang okey sikit lah. Tapi dia ni pun okey lah. Tak boleh nanti dia tenggelam dengan saya. Mentang-mentang kau selebriti, dia selebet baru. Kau dah nak kata dia tenggelam. Silat-silatkan kau tenggelam. Pernah tuan-tuan. Tak apa Ustaz, kita cuba dulu tengok. Kita pun gurukan dia kan. Moderator siapa? Moderator saya. Moderator dah okey dah. Dia panel seorang ni. Tuan-tuan tu lah orang agama ni. Bila kita letak, kadang-kadang selebriti ni tak ada apa pun atas sebab selebriti. Kadang-kadang yang tak popular ni lagi dahsyat ilmu dia tuan-tuan. Orang kata selebriti. Apa selebriti? Tak, dia kita tunjuk pasal dia masuk TV, dia nak bagi kau ramai datang. Nak panggil orang datang, panggillah selebriti. Kalau tuan-tuan panggil ustaz yang tak terkenal, siapa ustaz tu? Tuan-tuan pun sama. Masalah dia. Kalau selebriti tu, la ilaha illallah, ujung ke ujung datang kan. Tapi ustaz tak terkenal tu 30 orang. Kau yang buat dia tak terkenal tu.
Kan? Bukan tuan-tuan lah, tapi sama je. Kadang-kadang aku, ustaz ni aku menyampah ni pagi-pagi balun tak ada. Nak bagi tahu hati ni rosak tu. Kita jadi buat agama pun jadi rosak tu. Allahu akbar. Ni pasal adanya penyakit membanggakan diri. Ni penyakit pertama, tuan-tuan. Yang kedua, penyakit yang menimpa kita ialah perasaan terhadap diri sendiri. Dia panggil al-ghurur. Terpedaya dengan diri sendiri. Berasa diri suci, berasa diri hebat, berasa diri pandai. Ni kitalah yang paling alim, kitalah yang paling berilmu, kitalah yang paling bagus, kitalah yang paling banyak beribadat. Syok menuh ni kan. Kalau nak bandingkan amal dia tu dengan aku jauh sangat kan. Duduk menuh kan. Kalau yalah, aku bukan nak kata dia lah kan. Semayang malas dia tu. Semayang sunat malas. Aku semua sunat aku buat. Kau nak buat je lah, tak payahlah cakap lagu tu kau. Kau ingat kau semayang sunat tu dah tentunya masuk syurga? Belum tentu kan. Kalau buat semayang sunat atas dasar riak, sama je tuan-tuan. Tapi kita perasan sebab amalan kita banyak. Bersedekah kita paling banyak. Sampai orang sedekah RM1 pun kita nak tegur. Dah RM1 Syekh, bagilah banyak sikit kan. Baik tak payah bagi kalau RM1. Datang naik masjid bagi RM1. Kau takut. Pasal apa kau cakap lagu tu? Dia ikhlas RM1. Bukan diukur pada banyaknya, ukur pada keikhlasannya. Mana kita tahu? Ya, dia nak bagi RM1 ke? Kau nak bagi 100, silakan. Kau nak bagi 1000, silakan. Dia nak bagi 50 sen, silakan. Tapi bila ada perasaan syok sendiri ni, Allahu akbar. Kadang yalah, macam kita jadi imam tak Ustaz? Jadi imam pun macam tu tau. Orang ramai nak baca panjangan. Tengok semua. Wah, ni juzuk lah ni kan. Kau ingat aku siapa? Ingat aku lekeh dengan imam apa? Baca-baca. Bila seorang Ina Ataina aja baca. Kan? Bila datang berjemaah, tu dia baca juzuk. Oh, hebat ustaz ni, imam ni. Oh, juzuk berapa ni? Pas juzuk 1 itu yang makmum tak faham, tak hafal, ingat juzuk 13 ke apa, juzuk 1 je. Kan? Syok tau, dia macam alah. Ini pengalaman saya rasa, tuan-tuan tak tahulah saya dulu balik Mesir. Orang kampung tak ada pergi Mesir, tuan-tuan. Orang kampung pertama seorang pergi Mesir, pergi pondok seorang. Ustaz adalah tapi maktab. Kita kehebat kan. Mesir balik baca juzuk saja. Dah tentu-tentu kau tak ikutnya. Kan? Hebat ustaz ni balik Mesir, juzuk saja baca. Walaupun 2 ayat, 3 ayat tapi juzuk. Oh, dahsyat. Hati pun berbunga-bunga, kembang kan. Haram tak ada apa pun. Tapi syaitan nak katakan perasaan ni, dia rasuk kita punya perasaan kan. La ilaha illallah. Kat rumah qul Allah pun tak habis. Sembahyang seorang qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid Allahu akbar. Tak ada habis. Tapi kat masjid, masya-Allah. Sebab apa? Nak dengar orang puji kita tu. Ni, bahaya nak seronok ke ada benda-benda ni. Jangan ingat kita seronok tuan-tuan ada benda-benda ni tahu tak. Ingat seronok sangat. Duduk depan ni ingat tak seronok ke? Seronok tuan. Tapi kat akhirat sok belum tahu tu. Apa nak jawab depan Tuhan. Jangan seronok sangat, jangan perasan sangat kita ni hebat, orang suka kita, orang dengar ceramah kita. Jangan seronok sangat. Sebab itu dia panggil al-ghurur, tipu daya. Kadang perasan sendiri. Orang panggil kita, kita pun bercakap nak jaga juga hati orang, besok orang tak panggil kan. Jangan main balon, besok tak panggil kat orang, besok baru tahu kan. Kita pun jagalah kan, biar orang suka, jangan orang marah so tak panggil kat orang. Aku pun tak kisah lantak kau nak panggil, tak panggil sudah. Dapat aku balon kau. Kau nak marah-marahlah, tak usah panggil lah ustaz, suka hati kau lah tak nak panggil, apa masalah aku. Saya tuan-tuan tak ada ampunnya tuan. Pasal itu saya datang surau masjid, saya balon je tuan. Orang kata ustaz kasar sangat. Kau nak dengar, tak nak dengar sudah. Kau nak panggil, tak nak panggil sudah. Besok aku takut, besok aku ditanya kat Tuhan, hari tu kau datang Pura Kencana kau cakap apa? Tak ada apa. Apa sebab kau tak bagi tahu dia orang? Takut dia orang marah.
Tu macam mana? Dia okey semua, aku cakap okey semua lah. Kau tak bagi tahu dia hukum, tak adalah, takut nanti dia tak panggil. Jadi kau pergi masuk terjun situ dulu, kata dia. Tuan-tuan berkata, Ustaz jangan bimbang, kami ada. Kau pun tak tahu. Banyak kau. Kau nak tolong aku je. Nak tolong macam mana? Ustaz jangan bimbang, Ustaz jangan bimbang. Kami ramai boleh tolong Ustaz. Tuhan kata, dengan kau sekali pergi. Tak payah duk sembang banyak, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan, jangan leka nak jaga hati orang sampai tinggal hak Allah Ta'ala. Sampai takut nak bagi tahu hak Allah Ta'ala ni. Sembahyang tak betul, kita takut nak bagi tahu. Zikir tak betul, kita takut nak bagi tahu. Kadang orang kecil hati. Ibadat tak betul, kita tak nak bagi tahu, satgi orang tersinggung. Dan macam baru-baru ni, tuan kan, saya tegur dalam bab mandi jenazah, orang tersinggung. Saya tak peduli, tuan-tuan, lantak kau lah tersinggung. Saya kata mandi jenazah ni, anak-anak kena mandikan jenazah bapak dia. Anak-anak kena mandilah jenazah mak dia, kan. Mak bapak kita. Dulu waktu kecil dia mandi kita. Dululah kecil-kecil, kan. Dialah besar payah mandikan kita, bedakkan kita, sabun semua kita, kan. Bangku kita tak ada rasa jijik. Hari ni mak bapak kita terbujur kaku. Anak 5-6 orang dulu dia mandikan. Kenapa tak nak mandikan hari ni? Kenapa nak harapkan imam? Kenapa nak harap Bilal? Marah orang kat saya. Apalah Ustaz cakap macam tu? Iyalah, kalau aib bapak kamu ada, terselamat sebab kamu anak dia. Kamu takkan cerita keaiban bapak kamu. Marah orang kat saya, tuan-tuan. Apalah Ustaz cakap macam tu? Habis nak cakap macam mana? Ustaz tak boleh cakap macam tu. Sepatutnya itu kerja Bilal. Asal kerja Bilal? Yelah, tu kerja Bilal. Namanya pun Bilal jenazah. Siapa bagi tahu? Kau lah. Ada Bilal jenazah. Kat seorang ni ada Bilal jenazah? Ada? Tak ada. Sebab aku tengok kat masjid surau, siap tulis lagi Bilal jenazah. Bilal dah jadi jenazah ke? Bilal apa? Bilal jenazah nama. Siapa bagi gelaran tu? Siapa bagi gelaran? Bila tak ada, Bilal balik kampung. Dia tak tahu kau orang meninggal. Sejak bila lah kau bagi tahu dia meninggal? Dia meninggal tadi, Bilal dah balik semalam. Lainlah kau dah cakap, Bilal jangan balik, besok saya nak meninggal. Kalau ada macam tu, okey. Marah orang kat saya, dia kata, apalah Ustaz ni? Iyalah, saya bagi tahu anak-anak kena belajar bab mandi jenazah ni. Kan? Kena pandai nguruskan. Panggillah Bilal, tolonglah Bilal ajar kami mandi jenazah. Besok kalau mak bapak kami mati, kami mandikan. Bilal tengok je lah, duduk je lah. Kami buat, mak bapak kami. Kan? Bilal tunjuk macam mana cara mandi, macam mana cara kapan. Kan? Besok saya telefon Bilal, bapak saya meninggal, saya mandikan dulu ya. Kita mandikan. Nanti Bilal datanglah tengok macam mana. Ni tak, Bilal kat mana? Kat kampung. Bapak saya meninggal ni. Kalau aku jadi Bilal, asal nak suka hidup balik ke? Kita lah mandikan. Mak bapak kita. Sebab itu saya tak suka, tuan-tuan, yang ada anak, saya tak suka pakai yang atas tempat mandi tu. Sekarang ni kan dia buat tempat mandi, kan? Yang ada saluran paip bawah tu, kan. Sekarang ni lah masjid-masjid surau-surau semua buat tu. Bagus dia buat tu. Tapi bila anak ramai, saya tak bagi pakai. Saya tak bagi pakai, tuan. Kau bangkulah mak kau. Dulu kecil-kecil dia bangku kau. Dia nak rasalah hari terakhir ini, sebelum dia meninggalkan alam dunia ini, dia nak rasalah ribu anak dia dah mati. Ustaz, kita je kata dia dah mati, roh masih ada, tengok. Macam ni ke kau perlakukan mak? Macam ni ke kau perlakukan abah? Sampai kau nak bangku aku pun tak sanggup. Engkau punya ramai, aku lahirkan dulu, aku bela sampai besar. Bila aku nak mati, bila aku dah mati, aku nak mengharapkan jasa engkau sedikit. Bangku aku waktu aku mandi, kau letakkan atas rak tu juga. Kau balik-balikkan la ilaha illallah. Kau bangkulah. Berapa anak lelaki? 6 anak lelaki. Mai sini, kau bangku. Jangan letakkan dia atas lantai ni, atas bawah ni. Kau mandikan dia. Tu mak engkau, bapak engkau. Tapi marah orang kat saya. Ustaz ni nak dengar cakap dia je. Habis kau tak dengar cakap aku, nak dengar cakap siapa? Kau panggil aku ceramah, kau tahan je lah telinga. Tuan-tuan. Ini tuan-tuan, mak bapak kita. Doa sikit, pegang tangan mak, pegang tangan kaki bapak. Inilah kaki yang bawa aku jalan dulu. Inilah tangan yang dukung aku dulu. Ya Allah, ampunkan dia, ya Allah. Kau tolong ampunkan mereka ni, ya Allah. Pegang perut mak kita, inilah yang mengandungkan aku dulu.
Waktu mandi kan, ni suruh orang apa, dia ni yang belagak dengan aku lu, dia peletok-peletok kan. Tu saya kata, siapa belagak dengan saya hidup dulu, kena saya dapat mandikan jenazah dia, kau tahulah nasib kau. Dia ni lah dulu belagak, nak mampu aku picit tangan peletok nak, keras sangat Ustaz, dia ni belagak dulu, kena ajar sikit. Tuan-tuan, tapi kalau mak kita, bapak kita, pastinya kita sayang mak bapak kita. Kita mandikan elok-elok, gosok elok-elok, urut elok-elok, siram air elok-elok, tuan-tuan. Dah syuruk dah, cepat betul syuruk. Tapi tak ada nampak siapa-siapa lagi. Teruslah, tak ada nampak siapa-siapa terus. Makna orang sini semua hati baik ni. Baru-baru ni ada hati tak baik, mengadu, tuan. La ilah. Yang ngajar orang datang agama. Datang agama, datang ngajar. Orang report, insya-Allah. Ustaz datang agama tu. Report polis, la ilah. Orang datang agama pun tak kisah pun, bukan ada penyakit apa pun. Sebenarnya jaga-jagalah SOP, itu aja. Tak ada apa. So itu dia datang ngajar. Dia datang agama takkan tak tahu SOP. Dia datang ngajar. Orang masjid pun dia kata, macam mana Ustaz datang? Ngajarlah dia. Tak kau nak ala balik Ustaz? Tak ada. Balik. Dia datang agama. Orang telefon polis datang. Polis datang, dia dah habis kuliah. Ada orang report. Siapa report? Bukan Cina report. Apa nak jadi? Hati rosak, tuan. Hati rosak. Tak ada apa pun sebenarnya. Malam tadi bawa anugerah bintang popular. Tuan tak tengok tadi? Ilaha illallah. Tapi tak tahulah siapa paling popular. Dia orang tanya siapa paling popular Ustaz? Saya kata COVID-19 yang paling popular setakat. Ya setakat ni lah. Setakat ni yang paling popular COVID-19. Sampai tuan-tuan nak pergi mana-mana pun takut. Dia kata anugerah bintang popular. Tak tengok? Ibu-ibu tak tengok menteri? Oh lemah betul dia orang ni. Rupa saya orang tak tengok TV kot dia orang ni. Kawan hantar mesej kat saya, Ustaz tak tengok ke? Aku tak ada masa nak tengok. Aku dah tahu jawapan dia. Siapa paling popular Ustaz? COVID-19. Terdiam je, langsung tutup telefon. Aku tak ada layan dia semua korang ni. Kan? Ni syok sendiri. Hati kalau rosak, jahanam. Habis tuan-tuan, la ilaha illallah. Terpedaya dengan perasaan sendiri. Yang ketiga, penyakit yang datang ialah sombong. Tak tahulah apa yang kita nak sombongkan, tuan-tuan. Kita ni dari tempat yang sama, benih yang sama, dari saripati yang sama, semua sama, tuan-tuan. Akhirnya balik bertemu tempat yang sama, tuan-tuan. Cumanya pengakhiran kita je yang tak tahu. Masing-masing punya pengakhiran, kanan ataupun kiri. Apa yang kita nak sombong? Kekuatan milik Allah, kekayaan milik Allah, ilmu milik Allah. Allah Ta'ala malahan kata, aku bagi sikit-sikit semua. Harta aku bagi sikit, ilmu aku bagi sikit, kesihatannya aku bagi sikit, umur aku bagi sikit. Kita ni belum kaya macam Korun tau. Kalau macam Korun lah kaya, tak tahulah kita nak cakap macam mana, tuan-tuan. Kita ni belum lagi macam Firaun punya kuasa. Kalau macam Firaun punya kuasa, la ilaha illallah, tuan-tuan. Allah bagi pangkat sikit baru. Kan? Tuan-tuan, baru sikit dah kita nak nyombongkan diri kita. Baru kita ada sikitlah kuasa kan. Baru sikitlah Tuhan bagi pinjam kuasa. Kan? Allah, macam saya dululah kan. Baru dapat jadi pak penguasa lah, penguasa agama kan. Lain macam kuasa. Kira nak nangkap je kuasa. Pantang ada orang telefon, Ustaz ni ada. Laju pergi. Mula-mula lah, mula-mula. Orang mula-mula macam tu. Siapa pun macam tu, tuan. Baru dapat sarung baju. Oh, ya Allah, ya Tuhan. Menahan saja. Kan? Baru dapat, semalam baru dapat pakai. Menahan saja, tuan. Saya berapa kali kena tahan dulu kat budak-budak baru kan. Waktu di Sepang tu, polis-polis Sepang tu, budak-budak baru. Saya ngajar kat IPD Sepang. Oh, lama tak kenal lah saya. Kuliah saya, bos kenal saya, SPD kenal saya. Tak adalah nahan. Nampak kereta saya pun laju. Dia tak ada masalah. Tak kan. Ni budak-budak baru tak kenal ni. Mana cik? Masjid? Lesen? Kau tak payah minta lah. Kau budak baru kan?
Macam mana cik tahu? Aku tahulah kau budak baru, tengok baju pun aku tahu. Ni semalam baru masuk ni. Bengang dia kat saya. Lesen cik, kau tanya bos kau, SPD. Sepang, pergi tanya dia. Kau kenal tak Ustaz Azman? Dia pun, yang kau tahan buat apa? Dia kata kan. Tak, kita tak salah apa. Budak-budak baru kan. Budak-budak semangat lah. Kita tak marah dia pun. Budak baru kan. Macam cikgu mula-mula ngajar lu cikgu. Macam cikgu semangat tu kan. Mula-mula masuk kelas cikgu. Oh cikgu. Orang pun panggil cikgu. Boleh macam tu rasa cikgu kan. Dah macam ni dah lama ni. Nak pergi sekolah pun malas ni. Nak pergi sekolah pun kan. Nak pergi. Dah lama tu. Orang lama-lama ni semua panggil lagu tu. Dia baru-baru je ni. Baru-baru pernah pula teleh tu necktie tu kan. Semangat kan. Seminggu semangat lah kan. Dah macam ni suruh nak pakai necktie pun dah malas dah. Itu pun hari tertentu je. Cikgu besok kena pakai necktie. Ya malas nak ngikat teleh tu. Kalau tak dulu tak suruh necktie saja tengah hari buta tu. Mula-mula dia memang macam tu sifat sombong tu. Dia akan ada baru beli kereta baru macam mana rasa. Dulu pakai 660 yang pakai kayuh tingkap tu, tak rasa apa tu. Sekarang dah pakai Audi je tu. Macam lain mat. Jalan pun betul tau. Sebab itu Piramli buat filem. Tuan-tuan tengok tak Alibaba Bujang Lapuk. Bila mana Aziz Sattar tu dia mula tangan keput tu lah, yang bunyi tulang tu, dia jadi kaya kan. Dia dapat duit emas kan, yang ambil dalam gua tu kan. Pertama bila dia dah tanam tu, apa dia buat dulu? Ubah cara jalan. Macam kita ni. Piramli buat filem tuan. Piramli buat filem. Dia buat filem didik kita. Kau tengok manusia ni akan berubah bila dia nak jadi kaya. Piramli ingat buat filem saja-saja ke? Tuan-tuan dia tengok apa jalan macam beruk dia. Macam monyet. Tak boleh. Ubah pula jalan kan. Dia tunjuk kat kita tu, besok kau jangan buat macam ni, macam monyet kau. Dia pun tunjuk, dia pakai topi tu kan? Baju tak pakai kan. Tuan-tuan tengok filem tu lah, Alibaba Bujang Lapuk tu, daripada susah jadi senang tu kan. Pertama ubah jalan. Kita pertama-tama bila jadi kaya tu, ada pangkat tu, lain ubah jalan tu. Lain tuan-tuan. Dulu sebelum jadi ustaz, lain jalan tu. Masa tak jadi ustaz tu, jalan pun macam tu. Sekarang dah jadi ustaz, mundur. Zuhud lah kononnya. Tak ada mana. Bohong banyak pada betul. Tak ni sungguh ni. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tengok. Piramli pun kan. Tengok sebelum pergi haji. Orang panggil nama kan. Tak ada masalah. Mat. Apa? Cepatnya. Dah pergi haji, orang tak panggil haji. Mat. Buat bodoh. Mat. Ahmad ni sejak dah balik haji langsung tak nyaut dah panggil. Haji Mat. Apa? 10,000. Ada ke 10,000 kau panggil Mat aja? Naklah haji belakang tu. Aku panggil tak nyaut. Aku ingat kau panggil orang lain. Nama kau Haji belakang tu kan. Kau panggil lawan dah biasa panggil aku Haji Mat. Aku tak tahulah, aku biasa dengan kau panggil Mat daripada dulu kan. Apa benda lah kau ni, 10,000 je. Gelaran itu pun jadi masalah kan kita tu. Gelaran tuan-tuan, punyalah sikap sombong kita ni kan. Gelaran pun nak jadi bangga. Masya Allah, ya Allah, ya Tuhan. Gelaran tak ada apa pun. Ada orang siap tulis nama tu, siap tu bagi tahu siapa nama. Yus. Okey, cikgu. Cikgu. Sorry cikgu. Nak bubuh juga gelaran tu pasal dia apa? Penting sangat. Masya Allah. Tapi sikap sombong tu ada, bangga diri tu ada, syok sendiri tu ada, semua nak suruh. Mesti ada. Mesti nak ada tetap. Situ kalau orang tak sebut tu macam-macam, tak patutlah kan. Dia tak sebut. Mana boleh kan. Datuk tu tak sebut kan. Dengan aku tak ada kulayan semua tu lantak kau kan. Kau nak panggil aku siapa pun kau lantak kau lah. Tak ada penting tu semua panggilan tu. Besok mengkanan kita tak ada panggilan Ustaz Azman, tak ada pasal.
Kau masuk dalam kubur tu, kau tunggu je lah. Apa ustaz-ustaz? Kau tanya, aku nak tanya sekejap. Ma rabbuka? Tak dapat mana aku suka, aku nak pukul kau, lantak kau lah. Tak ada tuan-tuan. Gelaran atas dunia je manusia bangga-bangga sangat. Datuk, Datuk Seri, Tan Seri, atas dunia sementara. Yang menyebabkan manusia jadi sombong, jadi angkuh, jadi bangga diri sebab ada gelaran. Tu Datuk Seri tu, tu Tan Seri. Kan? Itu masalah kita. Masalah. Sebab itu penyakit tu datang. Masuk dalam kubur sok, hilang Datuk Seri kau. Memang tak berseri kena. Ma rabbuka wa ma nabiyuka. Kau tunggu kau. Tak ada Datuk Seri, Datuk Seri. Tak ada. Datin Seri ni tak ada. Puan Seri ni tak ada. Kau tunggu masuk dalam. Aku rembat kau je cukup. Ni tuan-tuan. Apa nak bangga? Ni penyakit menyombongkan diri. Yang keempat, suka menunjuk-nunjuk. Semua nak tunjuk tuan-tuan kat orang. Pergi Mekah, berdoa depan Kaabah pun nak tunjuk kat orang juga. Tangkap gambar depan Kaabah sambil berdoa. Kaabah kat belakang. Ada? Cikgu tangkap. Nampak Kaabah cikgu? Nampak. Dia pun tangkap. Lepas tu upload dalam Facebook, sedang berdoa depan Kaabah. Angguk kau, Kaabah kat belakang, kau doa kat mana? Bohong. Penipu. Yang kawan dekat Malaysia ni pun like juga. Doakan kami ya. Bila masa dia berdoa, dia bergambar lah. Kita ni semua nak tunjuk. Tu sampai sekarang ni tuan-tuan tengok. Kerana nak tunjuk kat orang sangat, sampai buat rakaman video, sambil tawaf, sambil sa'i. Tuan-tuan tengok sekarang ni di Mekah. Tuhan tak bagi masuk dah baru tahu. Baru tenganga. Kotak tu. Upload dalam Facebook. Sedang tawaf. Tahulah kau sedang tawaf. Tak payahlah nak tunjuk kat orang. Sedang sa'i. Bukan nak ibadat dah sekarang ni. Bukan nak ibadat dah. Bangga tuan-tuan. Semua nak tunjuk. Sekarang ni semayang pun nak tunjuk kat orang ke? Rakam semayang dia. Rakam. Nak tunjuk. Punya teruk makan roti canai kedai mamak tu pun tunjuk. Sedang minum teh tarik dan roti canai. Bolehlah upload dalam Facebook. Kawan pun, kat mana ni nampak sedap. Like pula. Yang nengok pun bodoh juga pun. Dia kata mamak depan tu je. Depan je. Nampak macam sedap lah. Apa kau tak pernah pergi selama ni? Semua nak tunjuk, semua. Hari ni punya dahsyat nak suka menunjuk-nunjuk ni. Sampai keluarga pun nak tunjuk. Rumah pun nak tunjuk. Semua nak tunjuk. La ilaha illallah. Tak tunjuk tak boleh ke? Kan? Kolam ikan pun nak tunjuk ke? Kan? Rock garden dalam rumah lah. Air terjun dalam rumah yang dia buat pakai batu. Itu pun nak tunjuk. 4 minggu je jaga. Lepas tu nyamuk banyak. Lepas tu mula runsing macam mana nak buat menetang ni. Nak dirubah beribu lah dah. Aduh. Tuan-tuan. Semua nak tunjuk. Penyakit. Hati kita bila berpenyakit, penyakit ni lah datang pun. Nak tunjuk kat orang, nak sombong kat orang. Syok sendiri. Tuan-tuan. Masya Allah. Teruk sangat tuan-tuan hidup kita hari ni. Penyakit. Tu yang keempat. Ni banyak ni penyakit ni. Yang kelima, buruk sangka. Ni lagi dahsyat. Tengok orang tu beli kereta baru, kita buruk sangka kan. Kau tengok, dah tukar kereta dah tu. Baru ni pakai kereta dah tukar lain pula dah. Banyak tu duit mana dia ambil kan? Scammer ni kot. Tahulah kata dia. Baru ni tukar pakai kereta BM ni dah Audi pula dah. Banyak tu duit. Apa kerja tu? Yang kau susah hati kenapa? Tak adalah. Cuba ustaz fikir. Aku pula tolong fikirkan. Kenapa aku nak fikirkan dia? Tak ada. Dia kata cuba ustaz fikir. Apa aku nak fikir pula? Dia tukar kereta baru lantak dia lah. Duit dia yang nak menonggeng bayar bulan-bulan. Dia ke aku? Tak ada. Cuba ustaz fikir. Saya ni ustaz gaji lagi besar pada dia. Saya tahulah ustaz dia kerja apa. Tapi kejap-kejap tukar kereta. Saya Saga 1.3 tu pun tak tukar-tukar baik ni ustaz. Tukar. Ustaz. Cuba ustaz fikir. Saya ada kata dia kerja tak betul ni Ustaz. Ada bisnes dia buat bisnes tak betul ni. Jangan tuduh. Bukan tuduh Ustaz. Tapi hati saya berkata-kata lah kan. Ustaz tu lah. Kejap-kejap tukar kereta Ustaz. 2-3 bulan tukar kereta. 2-3 bulan tukar kereta Ustaz. Ustaz bayangkan. Mana dia ambil duit Ustaz? Ingat murah-murah ke kita? Kalau dia beli Saga, lepas tu Proton, lepas tu Wira, okey lagi Ustaz. Ini daripada kancil pergi Audi Ustaz. Ustaz bayangkan. Ustaz bayang mana dia ambil?
Kau tak skema ke mana? Jom Ustaz fikir. Aku pula jadi bodoh mikir kan. Tak iya kan. Kadang-kadang balik rumah fikir kan tuan kan. Tak iya kan. Rupa siasat, dia broker kereta. Dia jual kereta lah. Broker. Hari ni bawa BM. Dalam sebulan 2 laku. Jual. Ambil lah Audi. Bawa lah Audi. Broker. Kereta dia kancil je dalam tu. 660. Yang dia selimut tu. Kita yang jadi pening Fikir. Banyak tu duit dia kan. Kita tolong fikir. Dia lena tidur. Sebab dia pakai kancil. Hutang tak ada. Yang dia bawa-bawa tu kereta nak jual. Broker kereta. Kita jadi masalah. Orang tu laki balik lambat pun ibu-ibu sampai meninjau lah. Apa? Tetap malam pukul 2, pukul 1 balik. Apa dibuatnya? Kerja apa? Sampai colek laki lah. Dah balik tu bang. Yang laki pun ninjau juga. Tapi sambil ninjau sambil cakap kan, dulilah biarlah. Tak adalah pukul 1, pukul 2 baru balik. Apa kerjanya bang? Bukan bawa teksi pun. Balik pun smart. Semua nak dikaji kan. Tapi bukan ibu-ibu ni lah, tempat lain lah. Tapi agak sama lah. Tak tahulah. Kan masing-masing ada. Tuan-tuan. Sibuk tuan-tuan. La ilaha illallah. Tapi kalau kat sini tak ada apa lah nak tengok. Sebab dia taman. Dia tak ada apa nak tengok tuan. Dia kalau kampung dulu la ilaha illallah. Sampai tingkat naku tu berangkat no. Ninjau. Masya Allah. Buk sangka orang pasal dia apa? Kan? Dia tak pergi masjid apa semua. Dia tak pergi masjid jangan buk sangka kita pergi rumah dia, ziarah dia. Tuan, lama tak nampak pergi masjid tuan. Surau, kenapa tuan? Tak sihat ke apa? Ni dah. Kan? Jadi tuan-tuan ni penyakit. Sikit lagi. Nak habis ni. Nak habis tak habis lagi. Kan? Hari ni hari cuti. Lantaklah kan. Apa nak kira lantaklah. Yang nak nanggung cikgu kan kita. Tapi insya-Allah tak ada apa, jangan risau. Kita bukan buat dosa, kita minta ke Allah Taala. Kita gantungkan harapan kita pada Allah. Jangan risau. Kita ni banyak risau tuan, macam tak percaya dengan Tuhan. Gantung pada Allah. Buatnya apa pun gantung pada Allah. Pasal tu 7 kalimat jangan lupa dalam hidup ni. Apa? Bismillah. Apa? Alhamdulillah. Apa? Istighfar. Apa? Insya-Allah. Apa? La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa perkataan-perkataan ni, tuan-tuan. Hidup ni kata Nabi SAW, kalau nak selamat, jangan lupa. Buat apa pun, mula-mula bismillah. Sudah, Alhamdulillah. Tadi macam tuan-tuan datang surau dia kan. Ada ucap Alhamdulillah, turun motor tadi. Jangan bohong, ni surau ni. Sampai-sampai tadi lah. Turun motor, turun kereta ni tadi. Alhamdulillah, syukur ya Allah sampai. Ada? Tak ada? Lupa. Bukan lupa, memang tak pernah buat. Tuan-tuan bohong. Tak ada. Kan? Tuan-tuan tengok tak naik motor. Kadang-kadang kita seorang yang baca bismillah. Bini tak baca pun. Kita pun tak cakap baca bismillah. Pula saya baca, awak lah baca, awak bawa. Kau pun baca lah sama kau naik. Pasal itu accident kan kadang-kadang yang membonceng belakang yang teruk. Yang bawa tak teruk, yang belakang teruk. Pasal yang depan ingat Tuhan, yang belakang tak ingat. Accident kadang-kadang kan. Cuba tuan-tuan tengok. Pasal itu bila kita naik kereta, dah baca bismillah belum? Semua dah baca? Baca. Bismillah. Jangan kita seorang baca. Dah sampai, turun, ingatkan. Baca Alhamdulillah. Syukur pada Tuhan. Tuhan bagi sampai. Ni kalimat-kalimat yang paling senang yang Nabi suruh. Kan? Buat dosa. Istighfar cepat-cepat. Berjanji dengan orang. InsyaAllah. Tak mampu nak buat. La hawla wa la quwata illa billah. Kan? Tuan-tuan. Ini yang kita buat. Tapi tak ucap pun. Terima musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati ya. Dengar si Anu jatuh motor. Si tu jatuh motor. Inna lillahi wa... dia hidup lagi. Bukan mati. Kau dipaham kok mana? Faham kok mana? Kan? Sebut je lah. Terantuk. Inna lillahi. Terantuk je Syekh. Tak ada apa bengkak. Inna lillahi lah. Tunggu mati orang kampung dulu ya tuan-tuan. Sebut je mati innalillah. Kok jatuh motor teruk ke? Tak adalah tu nak teruk. Tak ada innalillah mana ada. Kan? Mana ada tuan-tuan?
Sebab hati kita lalai teringat Allah Subhanahu wa taala. Lalai sangat-sangat ingat Allah taala. Dan yang terakhir, jangan lupa sebut la ilaha illallah taala selalu, tuan-tuan. La ilaha illallah ini jangan lupakan dalam diri kita. Kita ni mesti letakkan Tuhan dalam hati kita. Jangan letakkan makhluk dalam hati kita. Apa buat ni Tuhan dalam hati kita. Ingat Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan bawa kereta lah. Tuan-tuan bawa kereta, apa yang tuan-tuan ingat? Lesen. Pasal apa? Tuan-tuan ingat polis. Polis JPJ. Polis JPJ kan. Pasal itu bila naik dia kereta tali pinggang. Pasal jangan kan ada roadblock kan. Semua ingat polis. Hidup ni kenapa tak ingat Tuhan selalu? Sebab hati kita bergulung dengan kekotoran. Sampaikan Tuhan pun tak sanggup nak duduk dalam hati kita ni. Tak nak dia duduk sebab kotor kan. Tak boleh duduk sini. Bersihkan hati kita. Jangan kotorkan dia, tuan-tuan. Tu yang bila kotor dia tak duduk, tu yang ada rasa takut, rasa sedih, rasa gelisah, semua ada. So Tuhan kata tak ada siapa boleh merubah melainkan aku, kata Allah. Engkau ingat aku juga ingatlah engkau. Dia dah janji pun, engkau ingat aku ingat engkau. Kau pelihara aku pelihara engkau. Apa masalah? Dan tuan-tuan yang keenam, bakhil. Ini satu penyakit ni, tuan-tuan. Penyakit bakhil. Kedekut nak mampu. Ini bukan takat bakhil, kedekut, kukut, tuan-tuan tahu kukut. Ini bahasa baru. Tuan-tuan kukut pun tak tahu. Kukut tak tahu. Kukut ni lagi teruk pada bakhil, tuan-tuan. La ilaha illallah. Datang masjid surau, tuan-tuan nak masukkan RM1 dalam tabung bersusah. Tabung lalu pun buat lelapnya. Dah lepas baru jaga. Allah tak lepas pula. Memang dia saja tahu pun kan. Tu yang buat lelap tu. Ni kedekut bakhil ni, tuan-tuan. So itu Nabi SAW kata orang yang bersedekah di pagi-pagi hari, hidup pagi-pagi ni, jaga lepas mayang bersedekah pagi-pagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Allah kata apa? Malaikat sentiasa mendoakan orang yang bersedekah di waktu pagi ni, tuan-tuan. Bukan banyak pun. Sedekah sikit-sikit je, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu yang keenam. Dan yang ketujuh, tuan-tuan, yang ketujuhnya ialah dendam. Allahu Akbar. Dendam ni, tuan-tuan, sampai boleh membunuh, tuan-tuan. Dendam ni sampaikan perkara pelik-pelik boleh buat. Kerana dendam tak dapat cara kasar, cara halus. Orang Melayu punya ayat lain macam tu. Aku tak dapat cara kasar, cara halus aku buat. Terbalik kan. Patut tak dapat cara halus, cara kasar. Ni dia cakap, kau tak dapat cara kasar, cara halus. Kau tahulah nanti. Ingatkan halus apa? Main santau, main sihir. Tapi sekarang santau kurang lah. Dulu zaman saya, tuan-tuan, santau ni kuat tau. Kalau belah Negeri Sembilan tu dulu, macam kawasan Pasir Panjang, Condition tu kuat, tuan-tuan. Jelebu tu kuat santau, tuan. Santau kan, main racun. Silap cakap je mendapat kau kan, muntah darah. Permainan dia tu. Tapi dulu boleh tahu pasal dulu dapur kayu kan. Kita tahulah dia ada simpan kat dia simpan. Kalau orang main santau ni, tuan-tuan, dia punya asap naik tegak lagi, tuan-tuan. Dia tak pecah punya. Dia naik lurus je. Kalau orang tu ada bela lah, ada simpan ibu santau kan, dia naik terus. Sekarang tak boleh, orang dapur gas. Asap tak ada. Dulu masa zaman saya tu, tahulah, ni rumah ni ada bela, ni ada ibu santau. Kau tengok dia masak, kau tengok dia punya api, dia naik tegak terus kan. Santau ni. Tuan-tuan, adalah petanda-petanda dia. Kalau kita minum air tak ada bayang-bayang, biasa ada air ada bayang-bayang, tak ada. Tengok air sejuk bawah panas ke, tengok air panas bawah sejuk ke, adalah tanda-tanda dia. Saya belajar kat dulu. Pasal belajar tu bukan apa, pasal nak ngajar orang kan. Kan kira orang surau masjid ni, kau dia test ni ustaz, mampu ustaz cakap banyak sangat. Aku cuba tengok, kata dia. Dia ingat dia pakai serban tu tak kena. Jangan, tuan. So itu saya pun belajar kat dulu kan. Masa tu arwah ayah saya ada. Dia kata, ni aku ajar kau. Ingat Tuhan, memang ingat Tuhan lah. Tapi kalau lalai memang kau kena lah kan. So itu saya datang surau nak minum pun tengok dulu. Ada bayang, ada boleh minum. Kan? Saya tu tuan-tuan tengok tak? Saya jarang minum air, tuan. Jarang saya minum, tuan. Melainkan saya pernah kena sekali lah, tuan-tuan. Saya pernah dia Jelebu. Waktu tu ceramah kuliah tauhid saya, menggantikan Allahyarham Syekh Murtada Mufti Negeri Sembilan, Jalan Pantai Jelebu. Saya balun malam-malam tu, dia hangin, tuan-tuan, kat saya. Marah jemaah. Sampai bangkit lah dia orang tu nak lempang saya. Saya pun dalam hati, masa tu muda lagi, baru 27. Kau bangkit, aku jerut nanti leher, kau cuba lah, aku cakap. Saya pun masa tu ganah lagi lah.
mafia lah masa tu walaupun ustaz. Yelah, baru balik daripada Mesir, muda, datang mufti suruh ngajar, kau pergi ngajar jalan debu, ganti aku ngajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Aku pun pergilah pakai jubah. Orang tak layan tuan-tuan, dia tak layan pun. Saya pula pakai jubah waktu tu macam arkam, pakai jubah arkam, bukan arkam pun, datanglah mengajar. Bila datang mengajar malam tu, orang tak tegur saya pun, tak ada, saya pun tak kisahlah, tak tegur, taklah. Kau lah dia, sebab itu orang Islam ni, inilah penyakit orang Islam sebenarnya. Orang datang masjid ni tegur, Assalamualaikum, tuan daripada mana, tak baru datang ke, orang mana, singgah semayang ke. Ini orang tu macam orang bodoh, layan pun tak. Ni perangai orang Islam ni. Tapi bukan macam surau ni lah kan? Surau jangan buat macam tu. Orang datang ikram dia, tak kenal ke, kenal, sila tuan, sila, daripada mana tuan, orang sini ke, tak nampak baru pindah ke, tanya lah. Jadi saya pun masuklah ngajar tauhid kan. Saya bedal lah tauhid. Sebelum tu mufti pernah ngajar situ. Rupanya mufti pun orang tak kenal situ. Punya teruk oh. Mufti pun tak kenal. Aku lagi lah. Ngajarlah malam tu. Malam tu saya buat tauhid. Datang satu hamba Allah dibangun. Ustaz tak boleh cakap macam tu. Saya kata ni tauhid kan. Ini bukan main-main. Oh dia bangkit nak lempang saya. Dalam hati saya, kau dekat tengok. Kau lempang aku kejerut dengan mic ni. Kau jangan main-main aku. Saya pun jahat macam tu kan. Nak ngajar tapi jahat tau. Hati tak lembut lagi lah. Muda, bateri tengah baru. Lainlah macam tu Haji ni. Ini bateri semua dah tinggal 10, 9. Lambat lah tu Haji, lambat nak naik. Kan? Ini bateri baru beli, pick up, calit, langsung dah. Ini kalau macam ni dah, ini dah slow ni. Ini yang macam Tuan Imam ni slow ni. Ni semua lambat nak naik. Ini 3 kali cas baru nak naik. Ini sekali dah naik. Saya kata kau buat, tengok kau buat. Aku cepuk kalau kau buat lah aku kan. Ajalah malam tu punya marah jemaah. Dia buat air tu. Dia buat air satu teko tu. Satu cerik tu. Tak tuang dalam teko pun, dalam cerik tu. Dia bancuh dalam cerik, lepas tu dia letak cawan kat tu. Gelas. Biskut pun dia tak boleh lampiing. Dia boleh lampiing tu terus. Punya marahnya. Dalam hati aku ni bahaya ni kan. Dia nak minum, nak habis syak, tak nak minum. Aku tengok ni bahaya nak minum ni. Jangan-jangan dia bubuh ni kan mampu kan. Saya pun tak minum lah. Ustaz, minum Ustaz, dia kata. Saya pun ajak imam. Saya pun cerdik kan. Ajak imam, ajak Bilal. Kok sama-sama lah mati kan. Yelah sama-sama kenal lah mam kan. Bukan tak aku suruh. Imam, Bilal, setiausaha, saya, ada 5-6 orang lah. Dia pun tuang air. Ustaz minum Ustaz. Tak apa. Imam minum lah. Aku nak tengok imam tu minum tak dulu kan. Sebab satu tekuk, satu cerik tu kan. Sama-sama. Kau dia beracun, semua kena kan. Tapi imam lah kena dulu kan. Kau tengok, minum. Imam pun minum. Tengok Bilal pun minum. Boleh minum lah. Kalau mati pun sama-sama mati. Dia pun minum. Takut tu dah dengan main kau kan. Kalau kena minta darah situ macam. Kan? Kau ingat ustaz ni tak ada orang nak marah. Ustaz lah paling ramai orang marah. Sebab menegur benda-benda yang orang suka buat yang tak betul, mesti dia marah kan? Tapi hari dah 7.20 tuan-tuan. Dendam ni tuan-tuan tak boleh hilang. Kadang-kadang dah bertahun dah. Dulu masa kecil-kecil kita nak makan rambutan susah tau. Ada mak saudara tu ada pokok rambutan. Kita nak makan tak dibagi tuan-tuan tau. Betul lah, mak kita pula, ayah kita cerita, kau tahu tak, dulu kau kecil-kecil ni semua kuat makan rambutan, tapi rambutan tak ada. Nak minta rumah mak ngah kau tu, dia keratnya kau tu, galah tu. Kau tahu tak apa yang dia buat kat kita dulu, yang mak bapak ni cerita kita tu. Jadi kita bila dah hidup, dah besar, dah bekerja ni kan, tengok mak ngah kita tu tu, rasa macam dulu kau takut nak mampus orang tua ni kan. Kau tunggu kau minta, so kau tahulah nasib kau. Dendam tu sampai hari tu kan. Allahu Akbar. Penyakit kan. Ini penyakit 7 ni tuan-tuan sering menjangkiti kita hari ini. Sebab itu tuan-tuan jangan bagi dia dekat dengan kita. Bagaimana tak nak dekat dia? Selalulah cuci tuan-tuan, selalulah bersihkan. Jadi tuan-tuan hari pun dah 7.21. Ini paling lama kuliah subuh saya lah. Tak pernah selama ni tuan-tuan. Selalu sekejap-sekejap je. Kat Sri Wangsa saya buka kuliah pun pukul 7 dah selesai. Tapi pukul 7 tu saya buka kitab Qaul Tam fil Ahkam Imam al-Ma'mum. Saya ingat nak buka sini tadi, tapi ni tak boleh subuh. Dia kalau maghrib boleh tuan-tuan. Maghrib insya-Allah. Subuh ni payah sikit. Sebab belajar bab Imam Makmum ni. Banyak bab Imam Makmum ni bukan tahu.
Dan kadang-kadang nak ganti imam pun tak tahu kan? Kalau imam tengah sujud macam batal, apa nak buat kita kan? Imam tengah sujud batal, macam kita semua sujud, tiba-tiba imam batal, imam pun slow je keluar ni slow dia tinggal kita tengah sujud ni apa nak buat, tak sedar dia keluar, macam mana? Tunggu punya tunggu tak bangkit-bangkit. Ni apa hal imam tak bangkit-bangkit? Rupa imam duduk kat luar tu dia perhati, jangan sujudlah kau, kata dia. Salah. Jangan percaya sangat kat imam macam ni. Kan? Dia tengok semua sujudlah, kata dia kan. Dia duduk kalau air kan, taklah kau, kata dia. Yang kita ni menongging lah. Sampai dah darah turun kepala lah kan. Oh, imam tak bangkit. Apa nak buat? Takkan nak bangkit kot, bangkit tinjau. Tak ada imam tu. Rupa imam kat luar. Macam mana nak ganti? Ni masalah ni besok ni. Kan? Nak tahu. Kan? Imam tengah rukuk batal. Macam malam tadi makan bubur kacang banyak sangat. Angin batal bayang. Tengah rukuk. Macam tiba-tiba tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Batal. Dia pun keluar. Macam mana nak ganti? Siapa nak tolak? Siapa nak pergi? Nak baca tak mana? Banyak benda tuan-tuan. Bab imam makmum, kita je berasa macam tahu kan. Tak kena, cuba kena. Baru tahu. Macam saya pernah kena imam sembahyang jenazah rukuk. Nak macam mana? Kawan jadi imam. Bantainya rukuk. Kita di belakang ni, Allah, rukuk pula dah. Mamat ni kan betul kok. Apa aku nak buat ni kan? Sudah rukuk dah mampu ni kan. Habis sembahyang, subhanallah, dia pun bangkit. Subhanallah, bangkit. Baik tak sujud. Nak sujud mayat ada depan. Habis sembahyang kita tanya, Syekh, asal rukuk? Penghormatan terakhir bang. Lagu kau. Agak-agak lah kau nak hormat pun. Takkan sampai sujud kita di belakangnya menung. Dah rukuk pula dia Muhammad ni. Ya Allah, ya Tuhan kau. Kan? Jadi tuan-tuan, nanti lama lagi kat sini tuan, insyaAllah sampai hujung tahun, silap-silap duduk sini pindah terus. Mana tahu kok tuan-tuan panggil lagi kan. Cikgu dah bagi tahu tarikh 22 pun maghrib. Maghrib nanti cakap Kak Dewi maghrib. Saya tak ingat sangat tarikh ni sebab dah lantik PE kat sini yang tak berbayar gaji ni. Barahim ni semua ni semua PE saya tak bergaji mau. Dia orang uruskan kuliah saya tak tahu. Kau bagi tahu saya baca lagu kan, bertindan-tindan. Bagi tahu kat dia, okey berapa bulan dia orang yang WhatsApp. Saya pun tak tahu, saya ikut ni. Besok subuh Ustaz pergi. Besok tak ada kuliah Ustaz, tidur. Tapi hari-hari dia kuliah. Sampai tak dapat rehat duduk sini. Hari tu ingat nak sikit-sikit je. Dah banyak pula dah. Dah sampai bulan 12 lah melarat dah sampai 4 bulan 12. Saya kata macam kau tak nak bagi aku balik pula ni kan. Bini dah tanya-tanya bila nak balik. Aku cakap tak nak balik, kau datang sini. Kau tak nak datang sini, aku cari lain. Boleh tak? Beramin-amin lah bang. Bersilat rumah kau baru tahu. Jadi cukup dekat tu, insyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Jaga hati kita, rawatlah elok-elok. Baca Quran betul-betul, semayang elok-elok, doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara hati kita yang betul ini tuan-tuan. Mudah-mudahan insyaAllah. Mohon maaf banyak-banyak seketerasa bahasa menyinggung perasaan tuan-tuan. Dan sebelum tu tuan-tuan, siapa nak dapatkan minyak Hajar Aswad, minyak wangi lah. Tapi saya kena bagi tuan-tuan rasa lah minyak Hajar Aswad ni. Ini memang daripada Mekah terus. Siapa nak bau lah. Siapa nak bau? Tapi pakai kat nadi lah. Pakai kat nadi. Jangan pakai tempat lain. Jangan pakai kat baju. Pakai kat nadi sapu. Tengok dia bau Hajar Aswad lah. Ni original punya. Tapi mahal tau. Pagi ni dia murah. Biasa harga dia 40. Tapi pagi ni 30 je. Sebab tak banyak. Ada apa botol ikut. Tapi dia sangat bagus bau dia. Coba bau. Dia punya Hajar Aswad ni. Dia macam Masjidil Haram. Dia memang bau Masjidil Haram. Memang ditempah khas dari sana lah. Jadi siapa nak boleh dapatkan kat luar. Dalam kereta saya siapa nak je lah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah razid bil rahim wa akrim taqdim al afiyah. Allahumma inna man khafiya wa qalban khashiya wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.